butir kopi dia tu, isi dia tu. Dia makan isi kopi. Makan. Jenis musang berakhir makan kopi. Bukan semua jenis musang. Bila dia makan isi kopi, butir dia masuk dalam perut. Bila dia berok, butir dia itu keras, tidak rosak. Butir kopi boleh diproses. Dalam kitab-kitab fiqh kata, kalau diberok oleh binatang dan butir kopi itu tidak pecah, masih keras, wajib dibasuh dan boleh digunakan untuk buat air kopi. Faham tak lagi? Jadi banyak dak musang, taik musang hak jenis makan butir kopi gitu. Yang siapa beribu-ribu ada di kedai sekarang. Itu masalah ni. Faham? Dan ke tak? Nak dapat sebanyak tu. Nak. Itu masalah. Tapi kita tak mau katalah company-company ni menipu. Jadi siapa berlori-lori keluar kopi musang. Padahal kalau kita jalan dalam hutang, nak jumpa taik musang, seminggu belum tentu jumpa. Kemudian kalau jumpa satu taik musang, 1000 kali taik belum tentu ada kopi dalam. Tak? Betul tak? Pasal semua bukan jenis makan kopi. Dan buah kopi ni tak banyak dalam hutang. Melainkan hak ternak tu wallahu a'lam. Kalau taik orang tak tahu ada kopi. Tu aku bimbang. Arak kalau kena kulit kena samak ke? Arak ni najis seperti najis yang lain dalam kategori mutawassithah. Bila kena arak, air arak ni bila kena di tangan kita sama macam kena air kecing. Maka wajib dibasuh. Faham tak? Kalau lap dengan kain tak tanggal kena basuh. Botol arak. Minum dah arak, orang minum lah, kaki minum arak dia minum. Piung dia lepas botol. Countdown. Faham tak? Dia tukang sapu jadi bandar raya. Sapu, banyaklah botol arak. Heineken ada, Tiger Beer ada, San Miguel ada, BSOP ada, Johnny Walker ada. Faham tak? Body ada juga. Faham tak? Ada belaka. Dia pun basuh lah botol arak tadi. Faham tak? Basuh, dia buat isi budu. Dia jual pula halal pada syarak. Tu hukum yang telah disebut oleh ulama. Faham tak? Jangan kita over pada ulama. Haram. Tak. Yang haram arak tu. Bila dia telah buang arak, kita basuh, maka boleh digunakan botol. Dengan syarat label-label arak tu wajib ditanggalkan, kena cabut. Kalau tidak, kita membantu mengiklankan syiar yang haram. Faham? Tak teramak minum, hak tu soal lain. Ni soal hukum fiqh. Di sisi syarak sudah tidak haram lagi. Kerana yang haram adalah arak, bukan botol arak. Soalan seterusnya. Boleh tak saya baca doa masuk keluar tandas, doa makan lainnya dalam hati, tak berlapah di mulut? Nabi SAW ajar kita bila kita nak masuk jambang, nak masuk tandas, baca doa. Bila keluar jambang, keluar tandas, baca doa. Tapi kita tak ingat. Tanya orang yang keluar baru ambil convocation, tak ingat doa masuk jambang. Yang kita pelik macam mana universiti boleh beri dia ijazah. Universiti tu bodoh juga. Dia bergraduate ijazah kelas pertama. Maknanya orang pandai lah tak? Orang lain siapa tingkatan 3 je. Orang lain siapa tingkatan 5 je. Dia siapa belajar universiti 4 tahun, boleh terima segulung ijazah, boleh pakai topi biskut jagung. Pakai jubah pula ambil convocation. Bukan ambil tepi lokang, ambil tu di dalam dewan yang begitu mulia. Tiba-tiba dia tak tahu baca doa masuk tandas. Dia orang bijak ke orang bodoh? Itu masalahnya. Boleh dipertikaikan degree beliau. Sebab tu kita tak marah degree. Yang ulama marah, kita belajar hak dunia saja. Hak akhirat kita bodoh. Patutnya kerajaan menetapkan mana-mana nak dapat ijazah seluruh universiti, pelajar-pelajar Islam mestilah lulus ilmu fardu ain.
baru layak mendapat ijazah. Tak lulus ilmu fardu ain, ijazah tidak akan diberi. Setuju tak? Untuk kebaikan pelajar tu sendiri. Faham tak? Mana dia tahu hukum akidah, dia tahu rukun iman, dia tahu syarat sah semayang, dia tahu makna wudu, dia tahu hukum-hukum yang berkait. Nah, bukan banyak fardu ain saja. Lulus maka baru dapat ijazah. Nah, kena buat gitu pasal kita negara Islam yang sayang rakyat dia. Nah, ni dapat segulung ijazah, doa masuk tandas dak reti. Jangan main pengarah. Pengarah doa keluar jambang dak pandai. Dak pengarah benda gitu. Nah, profesor. Dah profesor doa masa hujan ribut dak reti. Dan Nabi kata kalau hujan perlahan baca ni, kalau hujan tu kuat sangat baca gini. Betul tak? Dah profesor dia dak reti doa hujan. Batuk buh tengah hujan profesor. Faham tak? Ini mana kita selalu menitik beratkan dunia. Nah, hak akhirat hak gaimeh temeh. Doa masuk jambang dak pandai. Nah, spek saja 1,200 spek hitam. Kelah mung. 1,200 spek, jangan main boh. Porsche. Nyanda di besi, boleh spek hitam. Doa masuk jambang dak ingat. Cak ayang terus. Tak. Seluar RM800. Abisu. Cak tok pekong. Nah, tapi tak pandai baca doa keluar tanda. Cak ayang berok kapu. Nah, pandai berok je. Tak pandai berterima kasih pada Allah. Betul tak? Dah. Kalau Tuhan dak wi berok, dak wi kecing nak kata benda. Dak boleh kecing, batu karang, sumbat lubang kecing, menolong dalam hospital, panggil mak ayah, tok lagi dia panggil. Sakit nak kecing. Tiba-tiba kita boleh kecing, molek-molek ada, buka zik. Tarik. Maka Nabi kata berterima kasih kepada Allah. Keluar tanda alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Betul tak? Dah kalau doa tu tak baca, mana tidak berterima kasih pada Allah. Pandai kecing, pandai berok saja. Tak reti bahasa punya umat. Faham? Maka dia baca dalam hati boleh. Tetapi yang terbaik bacalah di luar, di lisan. Jangan baca dalam tandas. Siapa pintu tandas baca doa. Keluar pada tandas kat pintu baca balik alhamdulillah. Nah, jangan baca dalam tandas. Soalan seterusnya. Saya ada jumpa seorang bila semayang dibaca kuat, kita duduk selang 7 orang ke 8 orang, masih boleh dengar dia. Nak tegur dia, dia buat muka sombong. Tolong beritahu kepada dia, malam ini juga dia akan datang. Dengar molek ni. Kalau kita baca kuat, dilarang syarak. Kita baca tak bersuara, dilarang syarak. Dua-duanya dilarang. Bacalah sekadar dengar di telinga kita. Alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengar tak telinga? Cukup Ni setengah orang Alhamdulillahirabbilalamin. Kita ingat tu imam. Lah. Faham? Jangan kuat gitu. Kita makmum perlahan saja. Baca tak keluar suara tidak sah. Faham tak? Baca kuat makruh, tapi sampai terganggu habis orang lain haram. Takbir perlahan. Yang takbir kuat imam Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Seronok dah makmum dengar. Seronok. Kita terbalik, makmum kuat, tok imam slow nak mapuh. Tok imam makmum kata takbir ke rebuh telur. Jadi masalah pada orang ramai. Faham? Imam kuat lah. Allahu Akbar. Duduk pula. Allahu Akbar. Makmum duduk belakang telaga pun senang. Makmum orang dalam tabir pun senang. Makmum duduk belakang dinding pun senang. Betul tak? Ni tak tahu. Orang puan tua lah nyanyi. Kalau muda tak dengar. Orang puan tua-tua
Hak putus haid jalan 3 selendang. Nah, duduk dalam tabir pula, Tok Imam pula slow. Makmum puan makcik. Tak tahu. Benda. Jadi jangan baca kuat makmum untuk imam. Salam pun biar orang dengar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni tak dengar. Makmum tak berani salam tak dengar. Sampai 12 lebih mayang isa makmum. Tok imam balik siap jimak. Nah, Maka imam saja kuat, makmum jangan kuat, perlahan sudah. Nah, perlahan untuk dengar telinga kita. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah. Imam suruh lurus rapat sah, tapi orang sebelah saya macam pokok kelapa kena tiup angin. Banyak bergerak sampai ganggu saya. Kadang-kadang saya pun turut bergerak-gerak. Nak buat macam mana? Ada jenis makmum, dia qiyam ni berdiri tegak dan tidak condong. Mana berdiri tegak? Macam askar baris depan raja. Faham tak? Berdiri tegak gitu lah. Tapi ada setengah makmum tu dia jenis gerak. Dia tulang belakang dia lembek. Jenis sutung, squeak. Jadi kalau disengajakan bergerak banyak tubuh, batal semayang. Tetapi kalau jenis orang tua tak boleh nak balance dah. Tak. Maka tidak batal semayang dia. Dia maaf pada syarak. Kita yang duduk sebelah dia nak kena sabarlah pasal pak cik ni tua dah. Kadang-kadang dia sendal kita. Nak tahu dia tu dimaaf atau tidak, tengok lepas semayang. Masih dia berurusan dengan orang ramai. Tegak tak? Tegak molek. Tapi bila semayang gerak. Tu kepok kepala tu. Kan? Tapi kalau berurusan dengan orang ramai dia gerak-gerak juga dalam semayang kan? Dalam semayang dia condong gini macam tiup dia angin. Tapi dia orang ramai dia gitu juga. Tak apa lah. Tak nak ambil wang isang bala raya gitu juga. Tak apa lah. Mana orang ni uzur syar'i. Masalahnya berurusan dengan hal lain tegak. Tapi bila semayang condong kiri kanan macam pokoknya tiup dia angin ribut. Apa hukum hari Jumaat Tok Imam baca khutbah, saya baru safar, lepas tu saya mayang sunat. Ada setengah ustaz kata haram. Baik, kata ulama-ulama yang mu'tabar, bila imam telah membaca khutbah, maka haram orang yang baru mari dalam masjid mengerjakan semayang, melainkan tahiyat masjid. Dengar sesat masalah. Sekali lagi ulang. Kata ulama-ulama mu'tabar, haram orang yang baru datang dalam masjid bila khatib telah membaca khutbah mengerjakan solat, melainkan solat tahiyat masjid. Jadi kalau khatib sedang baca khutbah, satu je semayang boleh. Semayang dia tahiyat masjid. Selesai masalah. Sekarang ni ramai orang semayang atas kerusi. Kalau kita tengok semua masjid ada. Masalahnya sekarang yang semayang atas kerusi, letak posisi kerusi lepas ruang sujud, sah belakang. Boleh tak jelaskan? Boleh ke tak lagu tu? Saya nak sujud teratuk sama palang bahan di kerusi. Dia tak puas hati, dia sujud bahan di palang kerusi orang. Dengar molek. Tak boleh semayang duduk berdiri, semayang duduk. Maka duduk ini Nabi kata, nampak? Fa illam tattatik. Faqaida, maka dalam keadaan kamu yang sedang duduk. Umum sama ada duduk bawah atau atas kerusi boleh belaka. Baik, bila